eksperimen I Love Science daripada pelajar SMK No. 1 yang diketuai oleh Cikgu Syukri bin Muhammad Sepian dan dibantu oleh 3 orang pelajar 5 USM iaitu Camelia Hani Sofia binti Hasbi Syam, Iji Zaidi dan Muhammad Rizki Sabin Ismail. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, cikgu tengok ramai yang ada di dewan ini, di Dewan SK Bakan, sempena program Majlis Perasmian Penutupan STEM Fiesta. Okey, pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, cikgu dengan anak-anak murid cikgu akan menyediakan beberapa eksperimen untuk menghiburkan para penonton sekalian. Okey. Sebelum tu, cikgu perlu memperkenalkan nama cikgu, Cikgu Syukri. Okey, cikgu bagi mic kepada anak-anak murid cikgu. Hai, nama saya Camelia Hani Sofia binti Hazri Syam dari kelas 5 USM aliran Sains Tulen. Halo, saya Iji Zainik. Saya bersekolah di SMK Nabawan dan dari kelas 5 USM mengambil kelas aliran Sains Tulen. Oke, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rifki Isa bin Ismail. Saya dari 5 USM, kelas aliran Sains Tulen dan bersekolah di SMK Nabawan. Okey, begitulah kepada anak-anak murid cikgu. Okey. Sekarang ni, tanpa buang masa, cikgu perlu mulakan. Okey. Boleh cikgu minta Cik Adik Hani untuk bakarkan ke belakang. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, obor api, nalaan yang besar. Air. Pak, bahaya ni. Oh my god, air. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah apa yang saya buat tadi merupakan sebuah campuran minyak tanah atau dikenal sebagai lihin dicampur dengan air. Okey. Aksi itu tidak boleh ditiru di rumah kalau boleh tanpa pengawasan orang besar ataupun orang yang profesional. Okey, tanpa buang masa, itulah gimmick cikgu tadi. Okey, sekarang anak murid cikgu seorang bernama Rifki, dia akan membuat satu eksperimen dinamakan sebagai Fire Snake Experiment, iaitu ular api. Semua-semua mesti suka melihat berapi-api ini. Okey, sambil mereka menyediakan alat-alat eksperimen di pameran situ, di pameran SMK Nabawan ada menyediakan satu eksperimen logam di mana ia adalah tindak balas logam kumpulan satu, iaitu lithium, natrium dan kalium. Okey. Di situ juga ada letupan-letupan juga, seronok untuk dilihat. Okey. Saya rasa anak murid saya Rifki boleh bermula. Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua guru-guru dan pegawai-pegawai yang datang pada hari ini. Saya Muhammad Rifki dan hari ini saya akan buat eksperimen berkenaan tentang suatu pembentukan karbon atau lebih dikenali sebagai ular hitam tadi. Jadi saya akan terangkan dulu bahan-bahan dia. Bahan pertama yang kita guna adalah etanol. Etanol ini sangat-sangat berbahaya kepada kita sebab dia mudah terbakar. Jadi kalau kamu di makmal, kamu jangan kasih kena dia ini dengan percikan api sebab dia boleh meletup dan terbakar. Yang ini bekas yang ada pasir, yang dipenuhi pasir. Dan yang ini bikar, benda basic. Dan yang ini gula biasa yang kita buat air, kita taruh dekat makanan. Lepas itu ini natrium bikarbonat. Ini lebih biasa kalau ibu-ibu buat kek, inilah akan guna dia. Lepas itu ini minyak tanah. Kalau ada sesiapa di rumah ada minyak tanah, tolong jangan, ini peringatan
kalau sesiapa ada minyak tanah di rumah, jangan kamu kasih kena api ataupun percikan, sebab dia boleh terbakar bila masak. Oke, saya akan mulakan. Oke, yang pertama kita akan campurkan gula. Oke, ini gula yang saya campur di bingkar. Bahan kedua natrium bikarbonat. Wah, nanti ada orang tiru ini. Oke, lepas itu kita akan gaul dia, kita akan kacau dia bagi dia sebati. Kita kacau-kacau dia sampai dia betul-betul sebati ya. Sebab ini mempengaruhi kalau tidak jadi nanti. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, eksperimen ini juga tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan oleh seseorang yang dewasa. Maka jika pelajar atau budak mau buat, perlu ada pengawasan daripada orang dewasa. Oke, seterusnya kita akan letakkan ini minyak tanah di dalam bekas yang dipenuhi pasir. Oke, seterusnya kita akan gunakan etanol untuk dia mudah lebih terbakar lah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, etanol ni mempunyai bau yang sangat-sangat menyengat. Jadi bila kita buka je botol tu, hidung kita akan disengat dengan bau dia. Jadi berhati-hati. Sekarang saya akan letakkan ini gula dengan ini bikarbonat, natrium bikarbonat yang sudah sebati. Seterusnya kita akan bakar dia, maka dia akan terhasil pembentukan karbon. Okey, jika tak dapat dilihat, di sini pasir itu sebenarnya sedang terbakar disebabkan oleh etanol sama minyak tanah tadi. Okey, pembakaran bagi sini adalah sangat agak lama. Jadi dia akan mengambil masa untuk membentuk ular hitam itu. Boleh lihat dia ada terhasil ni benda yang warna hitam ini, inilah dipanggil pembentukan karbon. Sebab yang di sini hanya karbon saja di dalam dia. Hanya ada sedikit oksigen. Tindak balas antara gula yang kita guna dekat rumah tu sendiri, gula dan juga natrium bikarbonat ataupun dikenali sebagai baking powder ni, bila dia tindak balas dengan gula dengan pertolongan haba, tindak balas dia akan hasilkan adalah karbon berserta juga dengan oksigen. Patutnya dia akan menjular seperti seluar ular, tetapi mungkin di sini dia punya tindak balas agak lewat.
mungkin lambat kita nampak dia punya tindak balas. Baiklah, sementara kita menunggu tindak balas itu berlaku, cikgu rasa cikgu akan meneruskan dengan eksperimen seterusnya, iaitu dia ada percikan pop begitu tadi kan. Itulah bom asap yang terhasil. Asap ini dia adalah gas hidrogen yang mudah terbakar. Jadi kalau mau buat kita perlu ada jarak sedikit, takut nanti terkena pada bahagian badan. Sekian dari saya, sekian, terima kasih. Sini saya akan melakukan eksperimen di antara tindak balas di antara 3 larutan, yaitu di sini di tangan kiri saya ini ada peroksida yang saya lupa labelkan. Apa akan jadi? Seterusnya saya akan menambahkan Jelas apa ya? setitis ataupun beberapa titis phenolphthalein. Oke, di sini saya akan menitiskan beberapa titis ke dalam beaker. Oke, di sini saya telah menitiskan beberapa phenolphthalein ke dalam larutan natrium hidroksida, dan larutan ini telah ditentukan sama ada yaitu alkali ataupun asid. Jadi apabila dia terbentukan kepada warna purple seperti ini, ianya adalah sebuah alkali. Oke, selepas itu saya akan menambahkan lagi asid hidroklorik. Oke, di sini saya akan menentukan sama ada ianya adalah asid ataupun alkali. Oke, di sini warna dia sudah bertukar jadi warna putih. Ya, dia bertukar kepada tidak berwarna. Jadi maksudnya di sini larutan tersebut sudah menjadi asid. Jadi di sini kita tahu di mana sama ada ianya adalah alkali ataupun asid. Jadi kita tidak perlu risau sama ada kita lupa melabel ataupun tidak. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, seperti adik AG beritahu tadi, kadang-kadang contoh kita mau masak kan, kita mau guna cuka. Contohlah ini cuka, di rumah tu kita mau masak cuka. Lepas tu alamak kebetulan ada pula itu phenolphthalein di tepi dapur kita. Jadi cuka itu sebenarnya kita adalah berasid, tapi kadang-kadang bila kita sudah tuang itu cuka di dalam, contohlah kita tuang cuka di dalam beaker, kita tuang. Jadi kita mau tahu betul kah ini cuka ke, ini air limau ke, air sodium natrium hidroksida ke. Jadi dengan adanya bantuan oleh phenolphthalein, jadi bila dia tidak berwarna maka larutan ini sedang adalah berasid, lebihnya berasid. Namun bila saya campur itu natrium hidroksida, kita lihat masih lagi tidak berwarna. Cikgu campur lagi, masih, tapi kadang-kadang kamu nampak dia segelimpas saja. Bermaksud ada larutan alkali tapi tidak cukup untuk mempingkan dia. Perlahan-lahan dia menghilang. Hilang sudah. Maka larutan asid adalah lebih banyak di atas ini. Namun tengok dekat bawah masih ada lagi samar-samar pink dia. Okey, hilang sudah. Begitulah cara untuk kita mengenal pasti sama ada larutan itu asid ataupun beralkali. Okey. Untuk eksperimen yang pertama sekali. Okey, nampaknya kita punya ular hitam makin membesar. Jadi saya tidak mau lama-lama nanti dia makan kami. Okey. Baiklah, itu sajalah daripada kami. Sekian, terima kasih.